Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam sahabat mulia Allah sekalian, Iris, NRZ, RMJ, Maya, Omar, Nuriana, Iris, Zamri Kadir, Masam semua ya, Ahmad Ali, Ila Saleh, Yon, terima kasih, Dang Syiri. Kerana terus serta dalam jam pagi ni, jangan lupa untuk sharing pada teman kita yang lain. Dan topik yang Ana akan bawa pada pagi ni sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Apakah rahsianya menjadi manusia dicintai Allah dan juga orang lain? Apakah rahsia menjadi manusia dicintai Allah dan juga makhluk yang lain? Atau dalam bicara hadis dipanggil sebagai hakikat zuhud, ataupun seterusnya, untuk kita faham amalan-amalan yang menjadikan Allah dan manusia cinta kepada kita. Nak tahu tak, dalam kehidupan ni apakah perkara-perkara yang akan menyebabkan kasih sayang Allah tumpah kepada kita dan juga manusia pun sama. Itulah bicara kita pada pagi ni. Hadis ini dimaksudkan merupakan hadis yang ke-31 dalam himpunan hadis 40. Bagi tuan yang memiliki kitab hadis ni, tulis daftar biru ni sebagai contoh, boleh buka pada muka surat 151. Jom kita baca sama-sama. Azmir Al-Ghazali, Puan Lazina, apa khabar? Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa sharing pada teman kita yang lain. Kita nak mengajak orang muda pada ini untuk tahu apakah rahsia yang menyebabkan Allah cinta kepada kita dan manusia pun senang dengan kita. Ada orang kan, kadang-kadang hidup dalam kehidupannya sentiasa diketepikan oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, tak dia tahu oleh orang lain. Apakah penyebab utama berlaku demikian? Kita nak tahu dan kita nak selesaikan pada pagi ini, InsyaAllah menerusi dapatan ilmu hadis, kajian dan juga apa yang disampaikan oleh As-Sadiqul Masduq, seorang yang berkata benar dan tidak ada kebenaran melainkan daripada baginda sahaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perspektif hidup. Kadang-kadang orang pada hari ini dalam kehidupannya berpandu kepada orang yang salah, maka GPS-nya pun salah. Dia kagum pada tokoh-tokoh tertentu, kefahamannya bersifat nisbi, tak lengkap. Dari perspektif tertentu mungkin betul, tapi dia sebut keseluruhannya pandangan Rasulullah SAW itu yang paling tepat untuk kita ikuti. Al-Salazi Mahiran, Al-Salazi Zainuddin, Sana, terima kasih semua sahabat yang hadir pada pagi ni. Husaini Ibrahim, Muhayyati Muhammadi, Hasif Abdul Rahim, terima kasih kerana hadir. Baik, saya bacakan untuk tuan hadis ini maksudkan. Al-Wasalan Siti Azizah, Al-Wasalan Hamidah, Nur Syahidah, barakallahu fikum. Daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltuhu ahbani Allah wa ahabbani an-nas. Wa qala izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbukan nas. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang telah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu perkara, kalau aku lakukan maka aku dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Farah Ruzi Ramli, Februari Soplili, Alhamdulillah, Kia Zufran, Alhamdulillah, Hazatun Nur, Alhamdulillah, Atiullah, Ata'ullah, Zarina Ma'asif, Ahmad Rosi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua yang hadir, Mimi, Afisa, barakallahu fikum. Jadi sahabat yang mulia ni bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau saya lakukan Allah mencintai saya dan manusia pun senang dengan saya. Jawapan daripada Nabi SAW, walakulah kamu dalam kehidupan ini mengamalkan sikap zuhud, maka Allah akan mengasihimu. Dan jangan banyak minta kepada manusia, nescaya mereka akan mengasihimu. Senang tak nasihat ni tuan-tuan? Pelik tak? Mari kita lihat bagaimana cara mengamalkannya. Allah salam pada sahabat yang Q-Star pada saya, barakallahu fikum. Terima kasih K. Izal, terima kasih semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah, Muhammad Sufi Al-Madinah, terima kasih Muhammad Sufi, barakallahu fikum. Kurung Merah, Alhamdulillah, Salih. Jadi ini alhamdulillah apa yang telah dilakukan pada ini Kementerian Pendidikan. Kita bersyukur punya menteri yang sangat prihatin untuk mengajar anak-anak kita di samping memahami Al-Quran, memahami hadis pilihan daripada kumpulan hadis 40 Imam Nawawi. Alhamdulillah, syukur. Perkara yang baik kita sokonglah tuan-tuan.
Tapi untuk anak-anak kita juga, masa generasi umat Islam ke hadapan, mengenang, memahami perjuangan Rasulullah SAW. Satu daripada caranya membaca hadis 40. Tahniah ya kepada kementerian, kepada menteri yang telah pun menetapkan pembelajaran hadis 40 ni, supaya anak-anak kita mengerti dalam kehidupan ni ada dasar pijak yang penting untuk mereka bergerak di atasnya. Zaid Rashid, Hashimah Musa, Salam Sofia binti Ramli, Marwani Rizwan, Aizata Melikha, Masya Allah ya. Sedapnya nama, Masya Allah. Noliana, Barakallahu Fikum. Hasanur, Arai, Muazimah, Afiq Zafir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husin Fadli, semua yang hadir pada pagi ni. Jangan lupa sharing kepada teman kita yang lain, pada cikgu-cikgu, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz, anak-anak murid. Mudah-mudahan bicara ini akan membantu kita untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan zuhud dengan lebih tepat lagi ya. Jadi dalam hadis ini, sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang menyebabkan Allah cinta kepada saya? Manusia senang saya Rasulullah, kerana hidup ni, kasih sayang manusia ni satu yang sukar untuk diperoleh sebenarnya. Manusia semua tak senang dengan kita. Kalau orang tu berjaya pun orang dengki, kalau orang tu gagal orang kutuk. Itu dari kehidupan. Jadi nak cari keridhaan manusia ni, kata Imam Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrak. Kamu kalau nak pleasekan manusia, nak gembirakan manusia, nak capai kehendak mereka, kamu akan jadi orang gila. Bunda hebat Al-Wasalan. Jadi carilah apa yang Allah ridha, itu jadikan keutamaan. Kalau kamu cari apa yang Allah ridha, Allah akan jadikan manusia please dengan kamu, gembira dengan kamu, senang dengan kamu. Tapi kalau kamu cuba untuk please manusia keseluruhannya, untuk penuh hajat manusia keseluruhannya, kamu abaikan kehendak Allah, maka Allah akan jadikan hati manusia berkecamuk dan benci kamu. Gitu prinsipnya Fadilah Al-Wasalan Masjidah Samsudin. Jangan tahu sekejap je kuliah saya ni. Baik beritahu ke anak-anak, ke kawan teman. Mudah-mudahan ada pedoman yang boleh kita kutip pada pagi ni. Nak mulakan hari ni, mudah-mudahan hari Malaysia ni. Mudah hebat Abu Amin, Alif Razin, Barakallahu Fikum. Terima kasih semua yang hadir. Yang mulia Raja Rozin, Wasyikin Mak Adam Hanif Sheikh, Zubedah, Zainun, Nuliana, Hazira, Al-Wasalam semua. Marwal Ridwan Baik, lihat. Imam Abu Sulaiman Darani menjelaskan bahawa sifat zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kita daripada Allah SWT. Sedangkan dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, zuhud dunia bermaksud kurangnya angan-angan. Jadi angan-angan yang boleh melalaikan kita. Pada ini kan macam-macam bentuk kelalaian. Orang menunjukkan kehidupan yang mewah, orang menunjukkan kenderaan yang hebat-hebat, orang menunjukkan percutian yang dahsyat-dahsyat, orang menunjukkan gaya hidup yang lavish. Jadi tuan-tuan, kita jangan terkagum atau tergoda dengan idea-idea seperti itu, kerana ia akan bawa kita kepada mimpi dalam kehidupan, impian-impian yang sukar untuk dicapai. Jadilah orang yang dapat mencapai sesuatu yang akan membahagiakan dirinya, menyenangkan orang kelilingnya. Target dia dalam kehidupan ni adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya untuk memuaskan nafsunya yang tidak pernah cukup. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Jadi dalam peringatan disampaikan di sini, kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud adalah kurangnya angan-angan. Jadi orang yang zuhud menurut syarak adalah orang yang mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halalnya. Wara artinya tidak mahu mengambil atau menggunakan sesuatu yang syubha kerana ditakuti jatuh kepada yang haram. Uraian makna zuhud ataupun orang yang zahid menurut istilah, yang pertama, menjauhi cinta dunia, terpaling daripadanya. Yang kedua, meninggalkan kesenangan dunia dan memilih kesenangan akhirat. Yang ketiga, hati kosong, iaitu tak terpikat kepada sesuatu yang tiada di tangan atau tidak dipunyai. Inilah dia kehidupan. Kita melihat orang dalam kehidupan, kita rasa tak cukup dengan apa yang Allah beri pada kita. Seorang perempuan melihat wanita lain dalam, sebagai contohnya media sosial, menceritakan gaya hidupnya, suami bagi ribu-ribu, kereta mewah, nak bercuti mana pun senang, maka dia mulalah memperkecilkan nikmat yang dinikmati bersama dengan suaminya. Padahal orang cerita dekat media sosial tu entah betul entah tidak, Suhailah Ida Osman. Maka kehidupan kita tergugat dengan sebab banyak sangat benda yang kita ambil tahu yang padahal kita tak perlu tahu. Jadi inilah dia bahana kehidupan. Terima kasih Ustaz Nulis, barakallahu fikum. Rajin menyalin nota bagi sahabat yang belum join kami dekat
Telegram sahabat Ustaz Zahazan dijemput buat demikian kerana semua nota, fakta dan juga doa-doa yang kita pelajari ada dikumpulkan di situ. Sila join kami di sahabat Ustaz Zahazan Telegram melalui apps Telegram. Dan dekat situ ada banyak nota, fakta dan juga doa-doa yang kita pelajari ada dicatatkan oleh Ustaz Nurulis. Terima kasih Sahimin Bashri, Al-Wasalan, Kazuliza Zofran, Al-Wasalan semua. Zaki Niyamaki, Zaki Yamazaki, Masya Allah, orang Jepun ke ni? Faiza Aradarus, Al-Wasalan, Muhammad Miruddin yang dangun. Terima kasih kerana hadir semua yang sharing pada bagi tiap lain. Kerana topik ni untuk pengetahuan penting sangat. Kalau tidak, kehidupan kita akan sentiasa hidup bagai neraka. Ahmad di baginda, sentiasa kita hidup merasa seolah-olah macam segala-galanya tak cukup. Padahal kita ada rumah, kita ada keluarga, kita ada anak-anak, kita ada kereta, tak hebat macam mana pun boleh bergerak. Semua itu nikmat yang belum disyukuri bila kita selalu bandingkan dengan orang yang lebih daripada kita. Hairani Abdul Hamid Sebab itu orang-orang bijak pandai, hukam Islam mengatakan ziarahlah orang sakit supaya kamu faham nikmat sihat. Ziarahlah orang yang mati supaya kamu sedar nikmat hidup. Ziarahlah orang dalam penjara supaya kamu sedar nikmat bebas. Sekiranya anda tidak melakukan perkara-perkara ini, Hadina Abdul Aziz, Airin Jamal, Syuhada Muhammad Tahir, ia akan menyebabkan, nanti saya jawab ia akan menyebabkan anda tidak menyedari hujan nikmat yang sedang anda nikmati sebenarnya. Assalamualaikum Muhammad Syahrir Baik, Syuhada Muhammad Tahir bertanya, adakah zuhud maksudnya tak boleh bercita-cita tinggi? Izinkan saya jawab di hujung nanti. Alhamdulillah, Kuching, Sarawak pun mari, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir di Singapura, dari Indonesia, dari mana lagi, di Brunei ada ni dari Malaysia of course. Semua sahabat yang hadir, moga ada manfaat untuk makanan rohani kita pada pagi ni. Kita selalu fikirkan makanan jasmani kita. Tadi pun nak dah makan apa hari ni? Baguslah tu. Itu bapa-bapa yang prihatin. Tapi pernah tak kita tanya kepada mereka, dah baca Quran ke hari ni? Dah baca hadis ke? Ada tak bersedekah pada hari ni? Ini adalah makanan-makanan buat rohani kita. Samihah Ismail, barakallahu fikum. Terima kasih Syuhada Muhammad Tahir, Alhamdulillah TN Nazura, Alhamdulillah semua. Baik, jadi jauhi sifat cinta dunia, paling daripadanya meninggalkan kesenangan, memiliki kesenangan akhirat. Hati kosong tak terpikat dengan sesuatu yang ada di tangan atau tidak dipunyai. Menghindarkan duka atas apa yang tiada dan menghilangkan gembira dengan apa yang ada. Ini bicara tentang zuhud. Zuhud iaitu perasaan dalam diri kita bahawa segala yang ada ni pinjaman daripada Allah dan boleh diambil pada bila masa, maka kita tidak cinta padanya. Ya, betul. Seorang usahawan lori sebagai contohnya nak mengangkat gas pergi ke seluruh pelosok tempat kat Melaka tu, kan contohnya, maka kita perlukan lori pun makin hari makin uzur, kena upgrade pada lori yang baru. Yalah, lori Volvo, lori Scania dan sebagainya. Betul kan yang mulia Rajurin? Orang ni kita anggap tak zuhud ke? Dia zuhud lah. Dia menggunakan kemudahan yang ada itu, dia bertujuan untuk apa? Untuk memudahkan perniagaan, hantar gas ke rumah orang sebagai contohnya. Nampak tak? Apa lagi yang kita lakukan? Kita adalah seorang pemilik kedai runcit. Maka kalau buka satu tak berapa baloi, kena buka 2, 3, 4, 5, 200, 300, akhirnya 1000 buka kedai runcit, cawangan. Kan? Dia tak zuhud. Zuhud, tugas kita adalah masakan barang-barang yang halal dan thayyiban. Kita nak bagi peluang pekerjaan kepada manusia, kita nak membantu usahawan-usahawan Islam dengan kedai yang kita buka. Bagus, itu the magic of thinking big tu. Banyak zakat orang seperti ini dapat hulurkan. Tapi walaupun demikian, diberi segala nikmat, tapi hatinya tak pernah bertaut dengan dunia itu. Semua dianggap pinjaman daripada Allah SWT. Kan hidup ni ujian, tuan-tuan. Saya selalu cerita dengan tuan-tuan tentang 3 manusia kan. Mereka ni satu hari berjalan sampai kat sebuah gua, berteduh di situ untuk mengelakkan hujan barangkali. Mereka masuk dalam gua tu, tiba batu jatuh tutup pintu gua. Mereka tak boleh keluar daripada gua tersebut. Tahu kan kisah ni kan? Tahu ke tak tahu? Selalu tuan-tuan dengar, saya yakin. Akhirnya mereka pun terkurung dalam gua itu, masing-masing berdoa kepada Allah dengan memohon hajat kepadanya, memohon dikeluarkan, diselamatkan daripada ujian tersebut, musibah itu. Masing-masing menagih kepada Allah rahmatnya dengan menceritakan kebaikan masing-masing. Namanya tawassul dengan amal saleh. Yang pertama, saya cerita sikit biar tuan-tuan ingat, ataupun yang dah lupa dapat ingat, yang tak tahu kamu boleh tahu Yang pertama ni, mempunyai ibu ayah yang sangat disayangi, dihargai, diutamakan.
Iaitulah sehari dia beli makanan, dia bawa pulang ke rumah, dia bawa pulang makanan, dia tak akan bagi makan itu kepada isterinya, anak-anaknya, melainkan ayah ibu menikmati terlebih dahulu. Sehinggalah pada satu hari, wahai Tuhan, ni cerita di dalam doa. Saya pulang ke rumah, saya dapati ayah ibu saya sudah tidur. Anak isteri saya pula kelaparan, mereka minta untuk diberikan makanan, tapi saya tidak pedulikan mereka. Saya tetap nak mendahulukan ayah ibu. Seperti mana kebiasaan, saya pun tunggu ayah ibu saya sehingga mereka bangkit. Mereka tidur malam itu sampai ke pagi esok. Anak-anak isteri saya menangis kelaparan, saya tak pedulikan. Bila tiba pagi esok, saya bagi pada ayah ibu saya makan. Dan seperti biasa, lepas itu barulah anak isteri saya punya giliran. Saya mengutamakan ayah ibu saya mengatasi yang lebih. Walaupun isteri, walaupun anak-anak. Pai-pai ilmu dia lah masalah semua yang hadir. Terima kasih saya Nur Rasai, ramai orang baru ni. Barakallahu. Terima kasih kerana sharing pada teman kita lain. Moga usaha tuan-tuan menyampaikan ilmu ni menjadikan orang dapat hidayah, dan bagi tuan-tuan amalan salih mereka lakukan. Untuk mereka tak berkurangan sedikit pun, tuan-tuan pun dapat duplikatnya. Kalau salah ni, justru banyaklah kita berusaha untuk mengajak orang dengan kuliah. Physically kita tak ada tempat, tapi kita dapat spend sedikit masa untuk mendengar benda-benda menyuburkan iman macam ni. Wahai Tuhan, sekiranya apa aku lakukan ini kerana-Mu, selamatkan kami daripada ujian ni. Maka Allah Ta'ala menjadikan batu yang menutup pintu gua itu bergolek sedikit, tapi mereka masih tak boleh keluar daripadanya kan. Yang kedua pula berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku tawasul dengan amalku, aku punya seorang sepupu yang cantik jelita, aku tergila-gila kepadanya untuk berzina dengannya, dia menolak. Satu hari dia berada dalam kesusahan, wahai Tuhan, dia minta bantuan kepada aku mensyaratkan, boleh 100 dinar yang kau perlukan tu aku boleh bagi, dengan syarat kau sanggup untuk tidur dengan aku. Allahu Akbar. Yang mulia Raja Zain, janganlah kita ambil kesempatan dari orang lain Nur Azimah, Alhamdulillah, Nur Ramah Nasir, aku Yusaidi, terima kasih semua yang hadir Mak Suhani, Alhamdulillah. Tak orang saya tak reti nak eja nama tuan-tuan yang macam orang putih ni. Safia Ahmad, Alhamdulillah semua. Hisham Al-Johari. Maka ya wahai Tuhan, satu hari dia terpaksa dan dia tersepit, dia minta bantuan, aku mensyaratkan untuk berzina dengannya, dia terpaksa terima. Pada hari dijanjikan aku bawa wang 1 dinar yang banyak itu nak bagi pada dia, dan dia pun, kami berada dalam keadaan seolah suami isteri. Hampir-hampir aku melakukan perbuatan yang terkutuk itu kepadanya. Tiba-tiba dia berkata, Tuan Azman, barakallahu fikum, apa khabar orang Kuantan ni, Mas Najwa, Abu Auni, barakallahu fikum, terima kasih semua yang hadir. Wahai Tuhan, maka dia berkata dengan aku, rayuannya yang terakhir, sepupuku aku, sebenarnya aku terpaksa melakukan perkara ini. Janganlah kau tanggalkan cincin itu melainkan dengan haknya. Yang bahagia, yang mulia Puan Kamisah HMS dari Singapura, Assalamualaikum Saifuddin, barakallahu fikum. Sihat Tuan Azman ni? Orang rumah sihat ke? Anak-anak semua sihat? Syukur Mami Syarizal. Wahai Tuhan, aku pun terkejut mendengar kata-katanya yang terakhir. Aku melompat, aku malu, aku ambil pakaian aku, agaknya begitulah. Aku pun berkata kepadanya, meninggalkannya. Ambillah wang yang aku bawa itu. Aku tidak akan melakukan apa-apa yang haram padamu. Aku malu dengan Allah Taala. Wahai Tuhan, sekiranya apa yang aku lakukan ini adalah kebaikan dan ada pahalanya untuk aku di akhirat, berilah sebahagian untuk kami sama di dunia ini. Maknanya kita menagih pada Allah satu balasan kebaikan yang pernah kita lakukan, ikhlas kerananya. Syaratnya mesti ikhlas. Kita minta supaya sebahagiannya didahulukan untuk dunia. Macam orang Melayu panggil advance Orang Melayu pula, orang putih advance. Duit tak cukup, tiap tengah bulan minta advance. Bila nak cukup? Kalau hidup kita lavish kan. Tapi dalam konteks akhirat, Allah Ta'ala ni maha pemurah. Innallaha akram minan yu'adilka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Kata para ulama, Allah Ta'ala itu terlalu mulia untuk menangguhkan ganjaran amal saleh yang kau lakukan hanya di akhirat, sedangkan kamu melakukannya secara cash kat dunia. Allah Ta'ala ni terlalu mulia. Dia takkan bagi balasan kepada kebaikan yang kau lakukan, wahai hamba, secara beransur-ansur, padahal kau berikan kepadanya cash. Begitu Kadang-kadang dalam hidup ni kita buat satu benda, kita niat ikhlas kerana Allah, kita kukuhkannya, kita bersungguh-sungguh melakukannya. Nampak tuan-tuan? Dan natijahnya Allah beri pada kita pahala, kita boleh minta sebahagian daripadanya dapat kat dunia bila tersepit. Begitu adilnya dan penyayangnya, rahmatnya Allah kepada kita. Allah salam Ziafi, Alhamdulillah, syukur sihat, Alhamdulillah. Baik, batu tu bergolek tapi mereka masih tak boleh keluar. Tiba yang giliran yang ketiga, ni yang saya nak sebut tuan-tuan.
Beliau ni adalah seorang majikan, dia punya ramai pekerja. Maka setiap hari dia akan bagi ganjaran habuan masing-masing. Agaknya pada bulan itulah, mungkin pada waktu itu tengah sesak. Ingat orang kaya ni sentiasa lapang, kadang sesak juga. Betul tuan-tuan kan? Ya, orang berniaga kadang pakai kereta besar kerana yalah nak planning tax dengan betul kan. Tax planning orang Melayu kata nak lagi cukai, bukan lagi cukai, dia nak planning, tax planning lah. Adalah dia punya konsultan yang menasihatkan begitu-begitu. Waktu senang lenang, waktu susah rasa nak terjelepuk jatuh, kereta tak boleh nak pergi, jual balik, nanti dia punya outstanding banyak. Ni orang berniaga dia faham lah tuan ni. Nampak je macam kaya, tapi waktu sesak cerita Melayu tu, tapi sesak juga kan. Maka pada waktu itu agaknya lah dalam kesesakan nak bayar habuan pekerja tu, seorang daripada mereka ni terabai. Agaknya begitulah tuan-tuan ni. Dia tak dapat bahagiannya, dia tak dapat gajinya, dia pun menghilangkan diri. Tapi yang penting bos itu nak bagi kepadanya, mungkin terlambat tapi dia tidak terima, dia tidak ada lagi. Maka bos tu pun ambil bahagian itu dan menginvestkannya menjadi satu perniagaan baru, dengan lembunya, untanya, kambingnya, tanamannya, pekerjanya, banyak sekali. Tahun agaknya bekas pekerja tu datang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dulu tak ambil habuan saya. Ya, betul aku pun ingat yang lupa. Mari sini. Dia pun menunjukkan kepada bekas pekerjanya itu hasil pelaburannya yang sudah pun berkembang mekar, mewah, makmur. Maka dia tunjuk, itulah bahagian kamu yang kamu tak ambil dulu. Pekerja tu bertanya berkali-kali, ya ke Tuhan? Ya ke Tuhan? Maka, wahai Tuhanku, dia pun ambil. Ya, Ida Saudah, Zamri Johari, barakallahu fikum, Prof. Elias, semua sahabat saya hadir, Farah Hamizah, terima kasih semua, Lizzie, Im Sharaf, Zamila Zakaria, maaf tak sempat nak sebut nama kalian semua, tapi kalian dalam hati ana, alhamdulillah. Maka, wahai Tuhan, aku memberikan kepadanya apa yang diminta itu, yang hak dia itu, tanpa menguranginya sedikit pun, dan dia pun tidak bagi kepada aku apa pun in return ni. Orang ni tak patut sangat. Kalau wang kau 1,000, orang tu gunakan dan invest jadi besar, jadi makmur, bagilah keuntungan ke apa ke. Ni tak. Susah nak cakap dengan orang tak berniaga tuan. Orang tak berniaga dia tak kerti. Kalau orang otak bisnes, dia faham lah apa-apa istilah yang digunakan kat sini. P&L-nya, ROI-nya balance sheet-nya, dia faham lah kan. Maka akhirnya bekas pekerja aku pun mengambil bahagiannya, satu pun dia tak bagi pada aku. Daripada syarah hadis ini menunjukkan bahawa bos ini agaknya dia pulang ke rumah. Maka isteri bertanya, abang dah bagi? Abang tak dapat apa-apa. Apa? Isteri kita selalulah jadi konsultan tak rasmi lah kepada kita, dan idea-idenya sangat bernas. Ini kelebihan orang perempuan. Sejauh Osman Nusia Nur, dia pandai lah benda-benda begini. Dia cakap, abang macam mana abang? Abang ni pun cakap, Allah sayang, abang pun susah nak cakap lah. Kita orang lelaki macam tu lah, selalu mengalah Allahu Akbar. Apa nak buat? Dia dah ambil semua. Abang ni kata, jadi tak apa sayang, Allah ada. Maka ya Allah, andainya apa yang aku lakukan ni kerana Engkau, berilah kepada kami keselamatan daripada ujian musibah ni. Allah menjadikan batu tu bergolek dan mereka boleh keluar. Jadi saya cerita pada tuan-tuan, ni poin-poin yang ada ni. Ketiga-tiga orang ini adalah orang yang mulia tuan-tuan. Yang pertama, orang yang cari makan untuk keluarga tapi dahulukan ayah ibunya. Bekerja tak? Bekerja lah tu. Yang kedua, orang kaya dan saudara perempuannya, sepupu yang nak pinjam bantuan itu daripadanya, tentulah dia orang kaya kan. Yang ketiga, orang ni majikan, ramai pekerja, pandai buat bisnes. Jadi saya nak cerita jawapan kepada soalan yang bertanya tadi. Maka orang-orang salih seperti ini menempati tempat dalam rahmat Allah dan syurga di akhirat, walaupun mereka ini berjiwa besar berniaga. Jadi tak salah untuk kita bercita-cita besar, tetapi dalam apa yang kita lakukan itu mesti paksikan, GPS-kan akhirat kita, cari ridha Allah, dan jangan menganiaya manusia. Begitu maksudnya. Kalian faham kan? Maknanya bercita-cita besar ni bagus tak? Bagus. Hari ni saya ada 1,000 hektar ladang kelapa sawit kat Sabah. Mudah-mudahan tahun depan dengan usaha yang gigih saya nak ada 2,000. Saya boleh ada pekerja, saya boleh keluar zakat banyak. Saya tak menganiaya orang. Hidup saya mulia, boleh bantu adik-beradik. Baguslah tu. Orang ini walaupun cita-citanya besar, dreamnya besar, tetapi hatinya tetap dengan akhirat, tetap dengan Allah Taala, tak mencuit,
terusik sedikit pun kehidupannya dengan sebab habuan dunia dari sumber-sumber yang haram. Begitu. Nampak tak? Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi Allah beri orang tu kaya. Allah belum beri saya kaya, saya berniaga, tapi saya belum jadi kaya pada diri saya, sabarlah. Kerana Allah menentukan kejayaan orang itu lebih awal daripada saya. Saya syukur melihat orang Islam berjaya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menjadikan orang itu kaya, engkau juga mampu jadikan aku kaya. Allah, berilah kepada aku apa yang kau beri kepadanya. Ya, apa soalan tadi? Saya terlepas pandang. Maaf ya. Terima kasih tuan Nuri kalau sekian. Efi Mansur, barakallahu fikum Adibah. Terima kasih yang kirim bunga kat saya secara abadi, barakallahu fikum. Terima kasih semua ya. Numala Abdul Rahman. Ni sikit je, sikit lagi saya nak berhenti dah ni. Jadi jawapan kepada orang mempunyai cita-cita besar ni bagus, tapi hati jadikanlah ia berkiblatkan kepada akhirat. GPS akhirat itu jangan disablekan. Sarifah Musa jadi apa yang kita dapat ni semua pinjaman, kita menggunakan hak Allah, hak manusia, maka menandakan kita seorang yang zuhud. Baik, maksud zuhud pada dunia menunjuk 3 perkara. Semuanya berlandaskan amalan hati, bukan amalan zahir. Yang pertama, meyakini bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih daripada satu yang ada pada diri kita sendiri. Kita percaya apa yang Allah tetapkan untuk kita itu, itulah yang konkret, yang solid. Yang manusia bagi ni mungkin hari ni dia bagi, besok dia ambil balik. Jadi kita yakin, percaya yang ada di sisi Allah itu adalah lebih berbanding dengan apa yang manusia boleh tawarkan kepada kita. Yang kedua, lebih gemar meraih ganjaran melalui kesan dunia disebabkan kehilangan harta benda, ahli keluarga atau sebagainya, banding kemaran dapat satu yang disukai tanpa ada kesusahan itu. Jadi ini orang yang berusaha pagi, petang, siang, malam, sembahyang tak tinggal, zakat tak pernah abaikan, menghormati ibu bapa, menolong jiran tangga, sedekahnya banyak sekali. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Seorang muda berniaga dan kumpul lawang. Pada tahun itu dapat kumpul sebanyak 30,000. Banyak dah 30,000. Banyaklah. Sebab dia berusaha sendiri, bukan dia curi hak orang kan. Tak usah payah berniaga, buka kedai pagi, malam tutup. Datang pergi kerja matahari belum keluar, balik kerja matahari pun dah menyembunyikan dirinya dah masuk maghrib. Nampak tuan, dapat kumpul wang sebanyak RM30,000. Ada orang gajinya sebulan je RM30,000. Tak, ni orang muda ni bekerja susah payah, dapat kumpul RM30,000 selama setahun. Alhamdulillah lah. Dia bercerita untuk pergi umrah, tapi tiba-tiba pak mentuanya yang merupakan seorang bapa tunggal yang telah kematian isteri itu, yang telah uzur itu, sakit. Pergi cek doktor, Allahu Akbar, kanser rupa-rupanya tuan-tuan. Ini cerita betul, cerita pada tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah. Orang ni cerita untuk pergi umrah ni tadi, budak muda ni dengan isterinya. Tapi sekarang ayah mentuanya sakit, habis duit itu guna untuk operation, kena top up, kena pinjam lagi, tambah lagi untuk bantu ayah mentuanya untuk bagi treatment. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allahu Akbar, hebat. Dan ni sebab orang berniaga ni dia saja yang faham. Orang kata dia buat untung banyak sangat. Itu sebab kita ni kalau beli kat orang Islam tak payahlah tawar-tawar sangat tuan-tuan. Kan? Dengar baik ni. Kita beli kicap dekat dia mahal 30 sen. Ingat tahu orang Islam ni ditunaikan zakat. Orang lain dia tak ada benda-benda ni semua. Dia ada sedekah dan sebagainya. Apa salahnya? Kita accumulated beli banyak ikan ke, beli sayur ke, beli apa dengan dia tu. Ada yang terlebih dalam RM3 banding dengan kedai orang lain. Apa salahnya? Orang kita tunaikan zakat tahu. Yang kita duk berkira-kira sangat dengan orang Islam ni pasal apa? Nampak tuan-tuan? Allahu Akbar, masya-Allah. Selalu tak buat live tiap pagi kerana saya dengan orang pergi kerja. Ya, lazy. Sekarang Alhamdulillah saya ada program tetap di IKIM pukul 6.30 pagi. Ulangannya pukul 8 malam di bawah lembayung Al-Quran. Anda tuan-tuan ada kesempatan boleh join. Kami sekarang dah masuki surah Yasin ayat ke-7 ke-8 Siapa yang berkesempatan boleh turn on radio IKIM pergi kerja. 101.5 dekat 151 mana tu? Kita kat KL ni boleh dengar radio IKIM. Ada saya menyampaikan kuliah tafsir. Doakan mula ada istiqamah, ada kemampuan. Cabaran tuan-tuan untuk membaca dan menyampaikan, memahami, takut salah faham pada kalam Tuhan. Itu yang bahaya sekali. Ya. Sarwahani, Alhamdulillah semua. Ustaz Nesh, Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Awatif Dina, barakallahu fikum. Jadi cerita tentang orang yang hatinya ke akhirat. Perniagaannya tak meluakkan
tak menggoda, tak melalaikan dia sedikit pun. Bahkan dia makin lagi makin dekat dengan Allah, makin menyedari tinggi rendahnya langit untuk dia berkhidmat, memberi kepada orang yang terbaik. Allahu Akbar, insyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Ahlan wa sahlan Dr. Nuaimi Talib, barakallahu fikum. Okey, sebelum terlupa tuan-tuan, saya akan pimpin grup pergi ke Umrah 3 Tanah Suci pada bulan 2 tahun hadapan, 21 Februari. Tuan-tuan ada kesempatan nak join, kami ada kekosongan lagi. Bolehlah join InsyaAllah. Kita pun tak tahu bila kita akan pergi ke Tanah Suci ketiga umat Islam ini lagi. Itu kiblat pertama dan ke Tanah Suci yang ketiga. Ramai orang silap faham, menyangkakan bahawa Masjid Aqsa yang kuning tu sebenarnya Masjid Aqsa bukan yang tu. Nanti saya tunjukkan. Bagi mereka yang minat, boleh join kami dalam trip Umrah Baitul Maqdis pada bulan 2 di bawah pimpinan saya sendiri. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir, barakallahu fikum, amin. Siapa nak pergi daftar segera kerana tempat tak banyak dah. Kami pun tak boleh minta, tak boleh bawa ramai-ramai. Dan kita perlukan satu permit khas untuk memasuki Palestin itu, Jerusalem. Kena minta segeralah. So tuan-tuan yang minat, segera daftar. Tempat tak banyak dah. Sambung semula. Jadi yang kedua, dia gemar untuk melalui jalan yang susah kerana mencari keridhaan Allah dan usaha yang dilakukannya halal. Walaupun dia bawa Grab, walaupun dia jual air kelapa tepi jalan, walaupun dia ambil kuih daripada orang dan jual tepi jalan, packingkan elok pergi jual, kerja itu susah. Tapi dalam hatinya ada kepuasan. Aku tak terlibat ambil hak orang, aku tak ada rasuah, aku tak ada zalim pada orang, aku tak ada menipu orang, aku tak ada scammer. Inilah dia manusia yang paling tinggi makamnya di sisi Allah, iaitu keluar pagi balik petang, badan berpeluh, tubuh sihat, dapat bergaul dengan ramai orang, dapat pergi sembahyang berjemaah setiap waktu. Jadi inilah orang yang paling zuhud sebenarnya. Nolili, nanti boleh cek dekat pesan saya bawah tu, boleh klik boleh hubung PM dengan mereka. Mahayu Ismail, barakallahu fikum, alhamdulillah. Yang ketiga, perasaan dan sikap seorang itu sama saja ketika dipuji atau dikeji, dicela, berikutan kebenaran lakukannya. Orang yang besar-besarkan kemegahan dunia akan cenderung terhadap pujian banding celaan. Jadi orang yang ahli akhirat, yang zuhud ini, pujian orang ke, kejian orang ke, sikit pun tidak memberi kesan kepadanya. Yang penting dia buat, mengikut tanggungjawabnya. Nescafe Ice, Salan Azmi, barakallahu fikum, Adnan Ismail, semua sahabat yang hadir. Jadi inilah orang yang zuhud. Maknanya dalam kehidupan yang sentiasa dia mengharapkan ridha Allah. Pujian manusia ni tak penting bagi aku, kajian mereka tak penting, as long as aku berjalan atas apa yang Allah tunjukkan, aku tak perlu risau. Allah bersama dengan aku. Engkau kata apa sekalipun, aku tak peduli. Aku ikut Allah SWT. Aku berterima kasih pandangan-pandangan kau, tapi yang aku cari ridha Allah SWT. Bukhari Ghazali, Cik Medah, kan ada perempuan bekerja kat front desk. Maka bosnya berkata pada dia, awak orang muda, cantik lagi, apa tak pakai ketat-ketat sikit baju kebaya ke? Syafurah, kan makeup tebal sikit, gincu bagi merah, ini hitam, besok biru, biru pula merah dan sebagainya. Maka budak perempuan dia mengatakan, tak, bos, saya tak boleh buat kerja ni, saya ambil tanggungjawab ini, tapi saya tak boleh mendapatkan awak saya tak boleh tabaruj. Akhirnya dia pun dibuang kerja. Tak mengapa, yang bagi rezeki kepada aku bukan kau, Allah SWT. Aku nak bantu company kau, tapi kau tak pandang benda semua, kau minta aku buat perkara mungkar, maka aku tidak akan lakukannya. Aku tidak akan bersubahat untuk melakukan perkara haram macam tu. Ada orang perempuan mengalami tekanan seperti itu, tuan-tuan, di tempat kerja. Kan ramai budak bijak yang baik-baik ini kan, grad daripada universiti, tak ada kerja, terpaksa buat kerja yang seperti itu. Dah bos ambil kesempatan pula, kita ni jadi bos, jangan ambil kesempatan ke orang. Kan kita pun tak tahu berapa lama Allah pinjamkan kekayaan dan kedudukan ni. Jadi kena faham benda tu. Hidup ni ibarat roda-roda. Satu hari kita kat atas, nanti tiba masa kita kat bawah. Dah prepare ke, dah ready ke ketika berada kat bawah besok macam orang pijak. Maka kena ada sifat seperti itu. Yang jadi bos jangan ambil kesempatan, yang jadi pekerja jangan terikut-ikut. Ibarat lembu dicucuk hidungnya, kita tak mahu begitu. Ketahuilah bahawasanya setiap orang yang tinggal di dunia ini hanyalah tamu yang akan pulang pada bila-bila masa. Manakala kekayaan memiliki hanyalah pinjaman daripada Allah. Bila tiba masanya tamu itu akan pergi, barang pinjaman akan dikembalikan. Allah tepat sekali ayat ini. Kita kaya macam mana pun sekalipun, bangunan kita besar macam mana pun, lagi 30 tahun ke hadapan, usah 30 tahun, 10 tahun ke hadapan, Allah boleh tarik balik. Banyak peristiwa yang berlaku, kita patut ambil pengajaran. Dulu terkenal orang paling kaya, rumah yang paling mewah. Kalau lalu nak pergi bandar, nampak rumah dia tersergam. Hari ini rumah itu jadi rumah hantu, ditinggalkan orang.
Tak ada siapa dia tinggal. Dan menjadi tuntutan dan pergaduhan. Dan akhirnya ditinggalkan jadi seolah-olah macam rumah yang memang akan menunggu waktu untuk rebah bila masa. Ambil pengajaran tuan-tuan. Dulu orang itu orang paling kaya, tapi hari ini hidupnya merempat, meminta tolong daripada orang lain pun ada. Ya, semuanya pinjaman daripada Allah Ta'ala. Justru tak perlulah kita banggakan dan aniaya orang lain. Sebaliknya, dunia dicintai oleh penggemar dunia. Dalam hadis, Nabi menasihati individu yang bertanya ini menjauhkan diri daripada persengketaan, malah mengelakkan tindakan tersebut apa yang direbut oleh orang. Kerana seperti kata mereka, dunia ini ibarat bangkai sebenarnya, direbut oleh orang yang tidak nampak akhirat. Itu sebab Imam Ghazali berkata, serendah-rendah darjah orang itu faqih, serendah-rendah darjat faqih di sisi Allah adalah ditahu dunia itu tiada apa-apa nak dibandingkan dengan akhirat. Serendah-rendah darjat orang yang faqih di sisi Allah, faqih ni makna yang alim, lebih tinggi daripada alim itu, dia yakin akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Itu serendah-rendah darjat orang yang faqih, orang yang alim, orang yang berilmu, yang faham Quran, yang faham hadis. Serendah-rendah darjat orang yang alim ialah dia meyakini akhirat itu terlalu indah, terlalu baik dan tak boleh langsung disamakan dengan dunia. Itulah darjat faqih yang paling rendah. Kalau itulah darjat faqih yang paling rendah, maka yang paling tinggi memang tak pandang dunia langsung lah. Dia dapat dunia walaupun dia kaya, tapi kaya itu tidak menghalang dia untuk buat kebaikan, untuk membayar hak-hak orang. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, saya pernah cerita pada tuan-tuan, seorang berniaga, perniagaannya belum maju lagi. Maka ada seorang kawan minta kepadanya, bagi kepada saya share, saya nak beli share. Berapa persen? 40%. Kita ni kalau berniaga tak payahlah pergi bagi saham mudah-mudah pada orang, melainkan dia kena beli. Tapi apa nak buat, kita orang Islam ni berniaga kan pandai sangat pun. Maka fulan ni pun datang nak share 40%, nanti saya bayar. Duit saya belum ada lagi, saya ada syarikat saya tengah jual pada orang fulan bin fulan, orang tu belum bayar lagi, dia bayar, saya bayar pada tuan 40%. Nilai pada masa itu 40,000. Tak boleh tuan-tuan, 40% bukan 40,000. Dia kena equivalent kepada perkembangan dan value syarikat lah. Kita kena belajar lah benda ni. Tanya pada secretary company of the COSEC ke, company secretary ke, tanyalah orang yang tahu, banker ke apa, benda orang ada investment, VC, venture capital ke, tanya mereka faham lah tuan. Saya kan pandai sangat, terlalu komuting Jangan tanya pada kawan dekat kedai kopi, dia mana faham. Walaupun kadang dia mengajar kat sekolah accounting dan sebagainya, tak sama tau dengan yang apply knowledge ni, tak sama. Kena tanya pada orang yang mahir, ada syarikat tahun-tahun. Maka dia pun tak erti, dia kata boleh yang 40% tu 40,000. 40,000, 40% mana boleh? Mungkin 40% tu nilainya 20,000. Mungkin 40% tu nilainya 400,000. Dengan effort, dengan kau punya goodwill, kau punya KPI kan. Saya tak pandai sangat tuan, maaf tuan-tuan sebut benda ni. Akhir sekali, dia pun setuju. Tahun-tahun tak bayar 40,000 juga. Tahun demi tahun. Saya pun tak faham lah. Mungkin 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun begitulah. Tiba-tiba dia nak quit dari syarikat. Dan pada masa itu dia pandai. Dia tahu bahawa 40% yang telah ditukar nama untuknya dalam nama syarikat itu, ROC itu, bahawa orang 24, 49 ke benda itu namanya ada, dia memiliki 40% of shares. Maka dia nak keluar, dia tak pernah bayar sesen pun daripada 40% tu. Tapi waktu dia nak keluar tu, mungkin dia ada bayar sikit lah, lebih sikit. Bila dia nak keluar, dituntut 40% tu nilai 200,000 pada masa itu. Ini cerita 20-30 tahun lalu lah. Tuan-tuan, orang yang jujur ini berkata tak apalah nanti saya cari. Bergolok bergadai dia tuan-tuan. Duit dalam bank pun tak ada berapa sangat. Terpaksa pinjam orang itu orang ini. Dia masuk tak bawa sesen pun, dia keluar jadi kaya-kaya dia tuan-tuan. Tapi orang berniaga dengan Allah ni yakin, tak apalah kau ambil hak kat dunia, tak apa, aku redha. Aku tahu Allah Ta'ala dari sudut undang-undang menyembelahi kau. Tapi dalam hati orang salih ni terusik tak tuan-tuan Allah. Aku tengah tak ada duit, kau keluar syarikat ni, kau minta sampai 200,000 nilai syarikat, pandai kau ya. Masa keluar, masa kau masuk, tak ada pula kau value syarikat according to aku punya goodwill dan sebagainya. Bila kau keluar, kau pandai gunakan benda-benda ni semua, bahawa syarikat ni telah bina 200,000 yang sepatutnya kau terhutang aku boleh jadi terhutang kau. Tuan-tuan, orang salih beranggapan tak apa, bagi je. Tak ada duit, pinjam. Terpaksa jual barang kemas isinya untuk bagi orang ni nilai tersebut. Orang yang ambil ni, soalan saya, yang ambil duit dia bukan milik dia ni, hati dia bergetar tak?
Fitrah dalam diri dia memberitahu dia tak kau buat benda salah. Halal tak rezeki dia ambil, tuan-tuan. Kan? Senang tak hidupnya? Kaya raya pun senang tak? Hatinya tak senang. Hati itu syurga, tuan-tuan. Disebut bahawa Syekhul Islam mengatakan bahawa setiap orang memiliki syurga. Kalau dia tak masuk syurga dunia, dia tak akan masuk syurga akhirat. Syurga dunia bukan terletak pada ambil hak orang, kaya raya dan sebagainya, bukan. Syurga dunia terletak pada kepasrahan kau, kepatuhan kau pada perintah Allah SWT, ketaatan kau, hidup beragama kau, fiqhut tadayun kau. Allah Akbar yang mulia tengku ni. Di luar sana ada berlaku kes-kes macam ni, ambil kesempatan tak ada orang. Ini namanya cunning, smart. Ya, ni cerdik yang jahat lah. Ya, kita dalam hidup jangan buat begini lah, tuan-tuan, pada orang. Kalau kita dah tersilap buat, pergi minta ampun, maaf, pulangkan balik orang. Kalau tak, hidup kita menderita, tuan-tuan. Sampai kesudah tak akan bahagia. Duit yang banyak tu tak akan bantu kita, dia akan menyusahkan kita. Kan, menyebabkan macam-macam masalah pada kita. Tengok yang berlaku pada ini kan, anak ingkar, suami isteri bergaduh, hidup berpenyakit. Ini semua mungkin kesan-kesan daripada rezeki yang haram yang kita ambil, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya hati itu milik Allah, maka jadikanlah kiblat yang betul, GPS hidup kita untuk Allah, kerana Allah, kepada Allah. Saya berhenti kat sini, tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada waktu yang lain dengan izin Allah, mungkin pagi esok. Ya, kita sambung lagi bab hadis 40 ni. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Kementerian Pendidikan, kerana mengajar anak kita, mengenalkan mereka kepada hadis 40, yang mana merupakan dasar pijak penting sebagai seorang Muslim. Selain daripada Al-Quran, iaitu mereka ada bekalan kedua, sumber kedua itu hadis-hadis pilihan Nabi SAW. Ya, maka mudah-mudahan perkara yang baik ini disokong, dibantu, diperluaskan. Ya, kita baca buku-buku seperti ini untuk anak isteri kita kat rumah. Mudah-mudahan anak kita bertambah faham apa yang pelajari di sekolah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ونهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وناتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Terima kasih Dalila, Siti Azizah, terima kasih semua. Nak pergi ke mana? Krabi. Trip Krabi kami dah penuh dah. Nanti insyaAllah ada waktu lain, kalau ada trip lagi kami beritahu. Ya, bagi tuan yang nak pergi menunaikan umrah, kami ada kekosongan lagi untuk bulan 10, bulan 11, 12, 1, 2 sampai ke bulan Ramadan. Segera daftar kerana tiket kami dah confirm, hotel pun dah confirm, lambat tak ada tempat nanti. Ya, bagi mereka nak pergi berkeluarga terutamanya, segera daftar, bayar deposit. InsyaAllah nanti kita reservekan tempat itu untuk tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh last minute pun nak pergi, nanti tiket tak ada, hotel pun tak ada, nanti sukar. Jadi sekarang buat keputusan, boleh bagi deposit supaya kita boleh aturkan. Ya, bagi tuan minat untuk ikut kami pergi ke Morocco pun, nampaknya trip ke Morocco kita terpaksa tangguhkan ke tahun hadapan kerana keadaan berlaku sekarang. Kita doa moga-moga saudara kita kat Morocco diberi ketabahan, kekuatan iman, digantikan dengan lebih baik atas musibah yang berlaku. Kami tak dapat mengadakan trip pada ke Morocco seperti yang telah kita rancang sebelum ni. Nampaknya kita tangguh ke tahun hadapan. Terima kasih Syuhada Muhammad Tahir, Jamalia. Terima kasih semua yang hadir, Zainab Yusof. Terima kasih Manuan, terima kasih Barakallahu fikum. Terima kasih Sadiha Novak, Sheila, Ustaz Rob. Terima kasih semua. InsyaAllah moga kita dapat bertemu lagi pagi esok. Kita sambung lagi bicara hadis 40 pada bab zuhud. Dan saya kira saya ada jawab soalan yang dikemukakan tadi. Tak salah kita punya cita-cita besar, tapi hendaklah kita kawal selia diri kita masa ke semasa supaya GPS akhirat kita tidak lupa, tidak terlepas. Hayati, terima kasih. Juliana, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Jangan lupa waktu duha dah masuk sekarang, bolehlah mengerjakan sembahyang sunat duha. Paling kurang 2, paling banyak 8. Terima kasih semua, barakat. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Nina Adam, Kak Liza Tahar, terima kasih Atam, Rizwan, Ikalok, terima kasih Ida Sauda, terima kasih Syuhada Muhammad Tahir, Zamila Zakaria,
TN Nazra, TN Azora, terima kasih. Jangan lupa ya, join kami di Telegram Sahabat Ustaz Azan. Ada banyak nota, fakta dan doa yang dikumpulkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah Syamsuddin, terima kasih. Nek, terima kasih. Syuhada Mutahhir Jamalia, terima kasih. Terima kasih Sakura, terima kasih Abidin Ali. Terima kasih Khalid Hashim Rudian, terima kasih. Terima kasih Memuna Syamadin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.